Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, channel Zamrul Mak Channel. Okey, pada kali ini saya nak share satu video yang agak penting ya, berkenaan dengan proses tukar nama ataupun tukar hak milik kenderaan. Okey, yang mana bagi saya proses ini sangat penting ya. Bila kita nak melakukan urusan tukar nama atau tukar hak milik, kerana di Malaysia ni ramai lagi sahabat-sahabat kita yang belum jelas bagaimana proses-proses tukar nama ni boleh dilakukan menurut spek ataupun prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh JPJ ataupun Jabatan Pangkutan Jalan. Okey, di Malaysia ni tuan-tuan, Jabatan Pangkutan Jalan ataupun JPJ telah menetapkan prosedur-prosedur tertentu yang kita kena lalui, yang kita kena lakukan sebelum proses transfer ownership ataupun proses tukar nama ataupun proses hak milik itu berlaku. Okay, di sini saya nak terangkan 3 cara yang mana boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pertukaran hak milik kenderaan kita. Okay, yang pertama melalui JPJ, yang kedua melalui Masikap, yang ketiga melalui MyEG. Okey, saya akan terangkan secara detail ketiga-tiga cara ini. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya minta tuan-tuan like dan subscribe channel saya, Zamrul Mak Channel. Okey? Okey, JPJ telah menetapkan proses tukar nama ni wajib dilakukan bila kita menjual kenderaan ataupun kita nak menukar hak milik ataupun nak menukar nama kenderaan kita kepada pemilik yang baru. Okey, apa syarat-syarat dia tuan-tuan? Okey, syarat yang pertama tuan-tuan, sebelum kita tukar nama, sebelum kita masuk pada 3 step tadi, 3 cara tadi, proses yang pertama ataupun syarat yang pertama untuk kita melakukan hak milik kenderaan ialah kenderaan itu mesti bebas hutang. Maknanya kenderaan itu bukan masih lagi finance under bank atau masih lagi under pembiayaan bank ataupun masih lagi ada hutang, mana belum habis bayar ataupun full settlement. So itu syarat utama dia, tak boleh ada hutang dengan mana-mana pihak bank ataupun mana-mana financial institution. Dia kena kenderaan itu syarat dia bebas hutang, tak boleh ada hutang dengan mana-mana bank lah ataupun financial institution. Itu syarat pertama, baru kita boleh tukar nama. Okay, syarat yang kedua tuan-tuan, dia hendak kita lakukan pembatalan hak milik sebelum kita tukar nama. Pembatalan hak milik maksudnya kita biasanya dalam grant tuan-tuan, dia akan ada satu tulisan claim daripada bank yang memberi pinjaman kepada kita tu. Sebagai contoh, hak milik dituntut oleh M-Bank, hak milik dituntut oleh Maybank, okay, Hong Leong Bank. Itu sebenarnya ialah pihak yang akan claim kenderaan kita bila kita tak boleh bayar. Itu pihak yang memberi biaya kepada kita untuk memiliki kenderaan tu. So bila dah selesai, kita mesti membatalkan hak milik tersebut. Maknanya kereta itu bukan lagi anda milik bank. Itu yang syarat yang kedua. Maknanya kita hendaklah melakukan pembatalan hak milik, sama ada melalui JPJ, kita pergi JPJ cop batal hak milik, ataupun yang kedua kita just melakukan secara online saja. Bila kita habis bayar, kita call bank cakap okay, kita nak buat e-batal. Itu syarat yang kedua, maknanya kita dah melakukan batal hak milik. Okay, yang ketiga tuan-tuan, kenderaan tu mestilah melalui proses inspection Puspakom ataupun B5 nama dia. Okay, B5 ni maksudnya khas untuk pertukaran nama saja. So kita kena melakukan inspection di Puspakom lah. Kiranya yang keempat ialah pemilik ataupun pemilik kenderaan itu tidak boleh meninggal lah. Itu syarat utama untuk kita buat proses tukar nama kenderaan. Okey, setelah keempat-empat syarat tadi kita penuhi, okey, dan barulah kita boleh melakukan urusan tukar nama. Okey, macam yang saya cakap tadi, ada 3 cara yang digariskan oleh JPJ lah, bagaimana untuk tukar nama atau tukar hak milik. Okay, cara yang pertama saya nak explain kat sini ialah melalui JPJ. Itu standard lah, dan yang paling common diguna pakai di Malaysia, tu paling banyak yang dipakai oleh orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia. JPJ paling senang tuan-tuan. Kita pergi JPJ untuk dapatkan thumbprint ataupun cap jari owner ataupun seller, dan juga thumbprint buyer ataupun pembeli baru. Itu syarat yang pertama. Maknanya owner akan pergi ke JPJ melakukan urusan thumbprint. Selepas itu buyer akan datang buat urusan thumbprint. Okey, buyer dan seller ni dia boleh datang sekali ataupun boleh datang secara bersaingan dalam masa 7 hari.
Itu yang pertama yang selalu ramai orang gunakan lah, kerana kos dia agak murah. Kalau contoh, kalau motosikal tu dalam RM3 tak silap saya, dan kalau kenderaan kereta tu dalam RM10 untuk persendirian ya, untuk persendirian. Saya fokuskan kat sini, video ni saya fokuskan kepada persendirian saja. Okey, itu syarat pertama melalui GPJ. Dan GPJ ni tuan, syarat thumbprint dia ialah valid selama 7 hari saja. Maknanya sah selama 7 hari. Maknanya dalam masa 7 hari seller dan buyer kena thumbprint. Selepas 7 hari akan void, maknanya akan batal. Okey, syarat yang kedua, kaedah yang kedua ialah tuan-tuan, melalui MySikap. MySikap ni tak ramai orang pakai, walaupun ada yang pakai. Sebab apa tuan-tuan? MySikap ni kebiasaannya dia menghendaki kita mendapatkan ID daripada GPJ. Dan inilah yang menyebabkan sebahagian daripada kita itu tidak mendapatkan ID daripada MySikap dari GPJ, dan dia tak boleh melakukan urusan melalui MySikap. So terpaksa menggunakan urusan counter ataupun urusan thumbprint biasa melalui GPJ lah. Tapi ada juga yang ramai juga yang menggunakan kaedah yang nombor 2 tadi, iaitu MySikap. MySikap ni cara dia tuan-tuan, dia kena dapatkan ID MySikap di GPJ. Selepas ada ID MySikap, dan make sure orang yang nak membeli itu juga ada ID MySikap. Maknanya kedua-dua pihak, pembeli dan penjual, ada ID MySikap. So barulah transaksi itu boleh dilakukan. Salah seorang tak ada ID, tak boleh dilakukan transaksi MySikap. Okey, tukar milik melalui MySikap. So kedua-duanya harus ada ID MySikap yang boleh kita dapatkan di GPJ. Tak boleh dapatkan melalui online, tak boleh mendapatkan di mana-mana pejabat pos ataupun mana-mana tempat selain daripada GPJ saja. So kita kena dapatkan ID itu di GPJ. Okey, cara yang ketiga, cara yang agak praktikal yang ramai orang gunakan sekarang ni ialah melalui MyEG. MyEG ni adalah authorized partner untuk GPJ lah. So MyEG ni lagi friendly users ataupun lagi kaedah yang agak senang sebab orang tak perlu beratur kat GPJ. So MyEG ni adalah pilihan yang pilihan agak ramai orang lah yang menggunakan khidmat MyEG ni. Sebab apa tuan-tuan? MyEG ni kelebihan dia ialah kita boleh melakukan urusan thumbprint tu dalam masa 24 jam. Di mana-mana, di office, di rumah, di kedai-kedai mamak, semua kita boleh lakukan. Walaupun di luar waktu pejabat ataupun selepas pukul 5. Dan yang paling penting juga ya, MyEG ni tuan-tuan, bila kita guna kaedah MyEG ni, dia valid selama 14 hari dia punya thumbprint. So maknanya kita sempat lagi untuk dapatkan thumbprint buyer dalam masa 14 hari. Kalau GPJ dia 7 hari saja. So lepas 7 hari thumbprint tu akan void. Maknanya dah tak laku lagi, dah tak sah lagi dah. Tapi kelebihan MyEG ni tuan-tuan, dia sampai 14 hari. So itu yang menyebabkan ramai orang dah beralih kepada kaedah MyEG. Sebab MyEG ni dia bagi satu kelapangan kepada kita, flexible time untuk kita pergi thumbprint pada bila-bila masa dengan mana-mana ejen daripada MyEG lah. So kita boleh minta dia datang ke rumah ataupun kita pergi jumpa dia kat mana-mana tempat yang dipersetujui antara seller dan buyer, ataupun mungkin kita boleh pergi jumpa seller dulu, lepas tu thumbprint buyer dalam masa 14 hari. So masa agak fleksibel, agak panjang antara kita ambil thumbprint seller dan juga kita ambil thumbprint buyer. Mana itulah kelebihan dia lah. So bila kita menggunakan MyEG, masa dia agak fleksibel, tak perlu lagi kita nak beratur kat GPJ, tak perlu lagi kita nak cari parking. So terus kita contact saja mana-mana agent MyEG ataupun authorized partner MyEG. So dia akan datang ke rumah kita, dan dapatkan thumbprint. So dengan thumbprint ni dia akan valid selama 14 hari, dan selepas tu kita boleh dapatkan thumbprint daripada new buyer. So ini adalah antara pilihan yang ramai rakyat Malaysia pakai lah. Sebab MyEG ni adalah satu platform yang agak canggih, agak sophisticated, di mana sistem tu boleh dibawa ke mana-mana. Maknanya tak perlu kita ke JPJ. So bila sistem tu agak fleksibel, so akan menjadi pilihan lah. Cuma biasalah bila sistem tu agak sophisticated dan memberi kemudahan kepada kita ni, kita terpaksa membayar sikit lah. Kalau JPJ tu mungkin free, mungkin murah, tapi dengan MyEG ni dia ada cacah tertentu lah, bergantung kepada ejen-ejen MyEG lah, kos berapa untuk dia orang charge untuk servis mereka. Jadi bagi saya, terpulang kepada anda untuk memilih mana satu kaedah. Kalau anda seorang yang busy,
tak sempat ataupun masalah masa yang agak terhad, anda boleh gunakan kaedah MACD. Kalau anda rasa anda okey, boleh pergi beratur ataupun tiada masalah dengan kekangan masa, boleh je sama ada pergi GPJ ataupun guna MySikap. So pilihan ada di tangan anda. Cuma apa yang saya nak share kat di sini adalah bagaimana kaedah-kaedah ataupun proses-proses yang kita perlu lakukan untuk proses tukar nama atau proses hak milik. Tukar nama wajib tu lah, bila kita tukar kenderaan, menjual kenderaan kita ataupun ingin menukar nama kepada pihak yang lain, wajib kita untuk tukar nama ataupun transfer ownership. Itu adalah syarat yang ditetapkan oleh GPJ. Sebab apa? GPJ tak nak adakan berlaku masalah selepas proses pertukaran nama itu. So kepada sahabat-sahabat semua, bolehlah share video ni jika bermanfaat. Semoga apa yang saya share dekat video ni boleh memberi satu pengetahuan baru ataupun perkongsian yang bermanfaat untuk anda semua. Okay? Tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.